Assalamualaikum warahmatullahi. Ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu surah Al-Qadr, surah yang masyhur, berada pada surah yang ke-97, mengandungi 5 ayat. Maksud ayat, mafhum ayat, sebagai suatu muqaddimah pada malam ini untuk mengisi bagaimana pengisian yang terbaik dari segi kerohanian maupun ilmu maupun dari segi amalan pada 10 hari yang terbaik yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika mujahadah untuk memperolehi satu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mafhum ayat bermula dengan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunnya penghulu malaikat ar-ruh, yakni malaikat Jibril alaihissalam bersama gerombolan malaikat dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam kemuliaan itu kesejahteraan penuh sampailah terbit fajar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Bertasdiklah sekalian yang menyaksikan pertemuan pada malam ini. Stay at home. Duduk dan tinggallah di rumah masing-masing atas amanat daripada pemerintah. Kita dengar dan kita taat atas fatwa yang telah dikeluarkan, atas nasihat-nasihat oleh pihak yang berkaitan. Maka alhamdulillah
walaupun demikian kita berada di kediaman masing-masing untuk kita meneruskan rihlah perjalanan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada tanggal 20 Ramadan pada malam ini, iaitu di fasa yang terakhir. Ramadan sekiranya kita bahagi kepada 3 fasa, tiga peringkat, maka inilah peringkat yang terakhir. Bermula malam ini 20 Ramadan, sedar ataupun tidak, kita kena terima secara hakikat pejam celik Ramadan pada tahun yang lalu telah berlalu. Tiba-tiba Ramadan yang kita ditakdirkan Allah dengan kehendak dan ilmunya telah kesampaian pada tanggal 20 Ramadan. Fasa yang pertama, 10 hari yang pertama telah kita lalui. 10 hari yang berikutnya, setelah mengharungi 10 yang pertama, maka fasa yang kedua 20 hari. Ramadan telah berlalu pada saya dan kita semua. Maka eloklah pada malam ini sebagai suatu amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada saya. Alhamdulillah saya raikan semua para seluruh ahli keluarga saya dan keluarga besar dalam penonton ataupun penuntut pencinta ilmu dalam audio kuliah ini, secara rakaman live ataupun rakaman diulang siar insya-Allah selepas ini. Dan kitalah merupakan rantaian maknanya untuk memberi kefahaman agama kepada diri kita sendiri. Wasilah dengan perantaraan bicara ad-din ini pada malam ke-20 Ramadan ini, insya-Allah mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak manfaat dari segi ilmunya. Apabila kita mendengar semua yang saya raikan, muslimah yang dekat maupun yang jauh, yang dikenali maupun yang tidak dikenali, antum semua mudah-mudahan dalam keadaan keafiatan. Langsung kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka wal afiyah. Wahai Allah, afiahkanlah kami, sejahterakanlah kami. Mudah-mudahan kesejahteraan itu termasuk doa itu juga sesuai sunnah dibaca pada malam, iaitu malam kemuliaan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kerana malam kemuliaan itu sejahteranya sampai ke fajar, yakni sampai ke terbitnya waktu fajar, iaitu waktu subuh. Bermula waktu maghrib sampailah waktu subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera itu, kesejahteraan itu sampailah terbitnya fajar. Mudah-mudahan qasad, niat saya dan kita semua bermula pada malam ini, kita mengambil keputusan yang bijaksana untuk kita melakukan suatu amalan yang menjadi keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah SAW apabila kefarduan solat maupun kefarduan puasa diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditaati, Allah Subhanahu Wa Taala ada haknya, maka bermula itulah Rasulullah beriktikaf di masjid sebelah rumah Nabi SAW, iaitu masjid baginda Nabi yang sekarang ni disebut Masjid Madinah Al-Munawwarah. Maka mengimbau sejarah yang lepas, saya akan mengambil sedikit sebanyak daripada syarah tafsir Ibn Kathir dan kitab sokongan, iaitu Musafir Menuju Allah. Musannaf kitab iaitu Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Bagaimana telah saya bentangkan pada pagi tadi, pukul 11 pagi tadi,
iaitu bagaimana untuk meraih rasa cinta kepada Allah, dengan maksud yang sama untuk meraih keredaan Allah. Apabila saya dan kita semua menepati dengan suatu tingkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kendaki kita naik sampai tahap, maknanya kita insya-Allah boleh berusaha, sesiapa pun berpotensi ataupun berpeluang cerah untuk menaikkan maqam dia, tingkatan amal dia kepada suatu tahap, iaitu sehingga Allah redha. Dan bila Allah redha, insya-Allah pada waktu yang sama Allah akan campakkan rasa cinta, kemanisan iman beribadah kepadanya. Mana mungkin seorang itu mujahadah melakukan amal-amal yang fardu maupun amal-amal yang sunnah ataupun amal-amal kebajikan yang lain, melainkan apabila berseminya di dalam hatinya ada campakan-campakan nur ilahi, cahaya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam lubuk hatinya, sehingga bersarang dalam hati ini suatu perasaan, iaitu apabila dia mengenali Allah, yang disebut ma'rifatullah. Bermakrifah kepada Allah, mengenal Allah. Bermakrifah kepada malaikat Allah. Bermakrifah kepada kitab Allah. Bermakrifah kepada Rasul, Rasul yang menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakrifah juga kepada maknanya qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga bermakrifah kepada yaumul qiyamah. Maka makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi keutamaan apabila kita kenal Allah tu siapa, kita ni siapa, insya-Allah. Bagaimana itulah kesan daripada didikan Nabi SAW. Terpakai buat siapa? Buat ahli keluarganya. Terkesan sehingga kepada Siti Khadijah. Dalam sirah membuktikan tarbiyah tauhid kepada Allah, tarbiyah Islami mengikut ittiba' sunnah Nabi SAW, terkesan buat para isteri baginda Nabi SAW. Begitu juga terkesan kepada ahli keluarganya, sama ada sebahagian di antara ahli keluarga sebelah baginda Nabi SAW, ataupun bagaimana terkesannya tarbiyah itu pada para sahabat. Didikan Nabi SAW seumpama yang 10 sahabat yang dijamin syurga, maupun yang disebut para sahabat yang hidup di ketika hayat Nabi SAW. Dan terkesan sehingga sampailah generasi tabi'in, kemudian generasi mutahirin ini yang mengikut kanzanah mutiara Al-Quran dan ittiba' akan ikutan qudwah hasanah yang terbaik, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila saya dan kita semua merujuk di antara kitab tafsir yang masyhur, iaitu tafsir Ibn Kathir, kita dapati bagaimana suatu hadis berkaitan dengan penentuan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dalam satu hadis yang diriwayahkan oleh Imam Ahmad daripada Ubadah bin As-Samit bin Ash-Shamit, Ubadah bin As-Samit menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadr itu adalah berada pada 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Barang siapa yang beribadah pada malam-malam tersebut, maka mengharapkan kebaikan pahalanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Maka malam tersebut ada pada malam ganjil, yakni malam ke-29, 27 ataupun 25 ataupun 23 ataupun 21.
Ini di antara riwayah-riwayah yang masyhur yang mengisyaratkan kepada saya bagaimana Lailatul Qadar itu berkemungkinan berlaku berdasarkan riwayah ini, iaitu pada malam ganjil. Di antara salah satu di antara malam ganjil seumpama yang telah saya sebut tadi berdasarkan riwayah Ubadah bin As-Samit. Baginda Nabi SAW riwayah menyatakan demikian. Taib. Maka pada malam ini, malam 20, kita akan dapati banyak riwayah mengisyaratkan di antara berlakunya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu dia tidak spesifik, maka dia merupakan fleksibel. Dan sebahagian ulama menyatakan, ada setengah pandangan ulama menyatakan secara per year. Ada pandangan menyatakan dia statik pada tarikh pada tarikh tertentu. Ada pula menyatakan suatu pandangan iaitu dia tidak menentu. Mungkin boleh berlaku pada tahun yang lepas pada malam 21, ataupun boleh berlaku pada tahun-tahun yang sebelumnya pada malam 23, ataupun boleh berlaku pada malam yang selain daripada malam 21 dan 23. Maka bila kita lihat perbahasan para ulama bila menyatakan pandangan masing-masing, maka jalan yang terbaik kita penuhilah 10 hari, yakni terutamanya 10 malam yang terakhir Ramadan ini kita penuhilah. InsyaAllah sekiranya kita menghidupkan malam sebagaimana dinyatakan baginda Nabi SAW dalam satu riwayah menyatakan, man qama Ramadan, man qa Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadr, qiyamnya pada malam Lailatul Qadr, kemudian dengan maksud dia beribadah, sama ada dalam bentuk maknanya menunaikan solat fardu berjemaah, terutamanya di antara maghrib, isyak dan subuh. Kemudian tidak cukup dengan itu, dia mendirikan qiyam, dia menghidupkan malam itu dengan solatul tarawih, solat rehat-rehat. Solatul tarawih ni saya ulang sebut dalam beberapa bicara yang lepas, iaitu solat rehat-rehat. Solat yang mana baginda Nabi sendiri melakukan dengan bagaimana Rasulullah SAW memenuhi pada tanggal 1 Ramadan sampailah ke malam terakhir Ramadan. Dilakukan bilangan rakaatnya itu 11 rakaat dalam Ramadan, luar Ramadan. Diriwayahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan dalam Sahih Bukhari menyatakan demikian. Sama ada dalam Ramadan ataupun luar Ramadan, solatun Nabi SAW bilangannya 11 rakaat. Namun demikian, untuk pengetahuan saya dan kita semua, bagaimana Rasulullah mendirikan qiyam, terutama qiyam di malam Ramadan. Walaupun 11 rakaat bermula pada awal malam, berhentinya solatul tarawih Rasulullah ni, solat yang dikatakan solat rehat-rehat itu, berhentinya iaitu hampir fajar menjelang. Hampir pada fajar menjelang barulah Rasulullah tarik handbrake, berhenti, maknanya untuk bersahur. Dan ada riwayah menyatakan satu isyarat yang sikoh untuk kita pegang sebagai satu sandaran, kita boleh pegang sebagai satu amalan yang dipercayai, iaitu maknanya sahur baginda Nabi SAW, lingkungan qadarnya 50 ayat bacaan baginda Nabi SAW. Jadi nisbah antara 10-15 minit, paling lama pun 20 minit. Maknanya berhenti untuk sahur itu baru berhenti Rasulullah solatul tarawih. Nak menyatakan isyarat yang jelas dalam satu riwayah bagaimana rakaat pertama baginda Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah, kemudian disambung dengan surah Ali Imran, kemudian tak terhenti
setakat 2 surah itu, maka disambung lagi dengan surah An-Nisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat yang mengikut solatun Nabi ketika itu, maknanya dia menyangkakan Rasulullah akan berhenti untuk mengangkat takbir untuk beralih rukun fi'li, iaitu untuk rukuk. Tiba-tiba Rasulullah meneruskan daripada surah Al-Baqarah, disambungnya surah Ali Imran. Kemudian disambung sampai surah An-Nisa di suatu malam dalam Ramadan itu. Subhanallah, itu yang tak terbuat dek kita semua. Saya termasuk saya ni tak boleh sekadar boleh sembang untuk menyatakan suatu maknanya penjelasan, suatu penjelasan bagaimana fi'li perbuatan Nabi SAW. Namun demikian kita boleh terima secara ilmu dengan maksud apa? Dengan maksud Rasulullah SAW secara khulasanya menghidupkan pada malam-malam 10 malam terakhir itu dengan beribadah kepada Allah di sepanjang malam hari itu. Bermula waktu maghrib sampailah terbit fajar tu. Taib, timbul persoalan. Habib Ustaz, bagaimana, apakah kalau mengantuk nak buat macam mana? Kalau mengantuk, Rasulullah pun tidur juga. Bila mengantuknya baginda Nabi SAW, ketika Rasulullah mendirikan solat malam, maka ketika mengantuk, Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan. Mana perbuatan Nabi SAW disaksikan oleh isteri baginda Nabi SAW. Bila Rasulullah mengantuk, Rasulullah akan berbaring, melelapkan mata seketika. Kemudian Rasul bangkit bangun, kemudian meneruskan solatnya. Itu yang dinamakan makna rehat. Rehat maknanya seketika, kemudian sambung balik rakaat solat. Itu bezanya sebahagian di antara umat Islam. Sebelum ini dia mempunyai satu kefahaman kira solat tarawih ni selesai pada awal malam saja. Khalas, diselesaikan awal malam. Jadi pada pengisian pada akhir malam, 1/3 malam yang terakhir, maka diabaikan. Sebahagian yang memahami untuk meraih keberkahan di waktu sahur adalah alhamdulillah, insya-Allah kita berbaik sangka di antara kita, maknanya mampu lagi menambah rakaat solat walaupun telah melakukan 11 rakaat di awal malam. Maka oleh kerana ada keterangan yang jelas dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, begitu juga kitab Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan demikian dengan maksud yang sama. Baginda Nabi SAW begitu mujahadah pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik. Nak menyatakan subhanallah, di antara yang kita kena faham dengan baik, bagaimana dinyatakan, saya akan syarah sebahagian saja dalam untuk sebagai suatu penerangan ketika malam yang pertama, yakni malam ke-20 ini. Kita akan sambung pada malam 21, malam 22, 23 dan sebagainya, kerana saya nak sinonimkan, nak jamakkan dengan satu bab, iaitu bagaimana untuk meraih redha Allah. Meraih redha Allah. Dengan maksud, bila meraih redha Allah, automatically, iaitu meraih rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Bagaimana dinyatakan? InsyaAllah pada malam besok kita akan meneliti bagaimana, apakah hikmah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu. Kerana ada ayat yang berkaitan dengan perkara itu. Satu, ayat yang ketiga. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian ayat yang keempat, Tanazzalul malaikatu waruruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maknanya pada malam itu, malam Al-Qadar itu, iaitu turunnya gerombolan malaikat Allah, yang diketuai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setengah syarah mufassirun menyatakan itu yang dimaksudkan roh itu iaitu malaikat Jibril alaihissalam bersama gerombolan para malaikatnya, unit amal yang paling banyak, makhluk Allah yang paling banyak iaitu para malaikat. Allah ciptakan ini. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim.
Bila kita mendengar satu keajaiban, satu yang menakjubkan, kita boleh bertakbir ataupun kita boleh sebut Masya Allah ataupun kita boleh bertasbih Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Kerana penciptaan Allah, malaikat Allah ni subhanallah, apabila Allah sendiri mengkhabarkan wasilah pada ayat yang keempat dalam surah Al-Qadar itu. Gerombolan malaikat ini dia turun ke langit dunia daripada kerajaan langit Allah. Dia turun ke langit dunia bukan sekadar menaungi berlega-lega di langit, tapi dia turun sampai dia turun ke lokaliti yang terbaik, iaitu rumah Allah, Baitillah, yakni di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dia bertebaran di masjid-masjid yang menjadi lokaliti paling strategik untuk dia lawati, mereka lawati. Kemudian sebahagiannya akan melewati, maknanya menziarahi rumah orang-orang yang soleh, yang mana apabila kedengaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkumandang, ataupun bagaimana pandangan malaikat ni telus, walaupun kita ni ada bumbung, masjid ada bumbung, tapi pandangan sudut malaikat Allah ni dia telus, dia luksina, maknanya dia boleh dia punya satu pandangan scanner dia tu, maknanya dia boleh turun ke langit dunia, bukan sekadar turun ke langit dunia, dia boleh turun, dia akan berada bersama dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, seumpama beriktikaf di masjid. Sebahagian di antara kita yang saban tahun mempunyai suatu amalan yang mengikut akan ittiba' sunnah Rasulullah SAW, dia beriktikaf sebelum ini setiap tahun, tiba-tiba pada tahun ini dia dihadkan untuk beriktikaf, maka sunnah muakkad bagi dia juga dengan niat di rumah, stay at home ini dia boleh menyambung niat itu. Sebagaimana orang yang sakit, apabila dia sebelum sakit dia istiqamah berulang alik ke masjid 5 hari sekali, 5 kali sehari, 5 kali sehari dia berulang ke masjid menyahut seruan muazzin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mentakzimkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia menunaikan solat jemaah. Tiba-tiba terhalang kerana sebab-sebab tertentu yang diizinkan syarak berdasarkan pandangan-pandangan pakar dan sebagainya, maka dia boleh niat, harus bagi dia niat untuk beriktikaf, berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita baik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang terhad untuk ke masjid, tiba-tiba setiap tahun sebelum ini dia memang ke masjid untuk beriktikaf, maka Allah akan pandang dari sudut pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menilai berdasarkan niatnya. Niat ketika orang sakit diganjarkan pahala sebagaimana dia istiqamah berjemaah sebelum dia sakit. Begitulah yang terhalang untuk iktikaf di masjid ketika 10 hari yang terakhir ni, maka dia niat, dia pasang niat, dia berada di bilik dia berada di rumah dia jadikan satu tempat itu tempat dia berkhalwah dengan Allah. Sebenarnya amalan semua ini sahih Bukhari wal Muslim meriwayatkan baginda Nabi SAW, didikkan Nabi itu, fi'li perbuatan Nabi itu sehingga Rasulullah lakukan sampai Rasulullah wafat. Setiap tahun Rasulullah SAW beriktikaf sampai Rasulullah wafat. Kemudian setelah Rasulullah wafat, para isteri baginda Nabi SAW beriktikaf, meneruskan iktikaf sebagaimana Rasulullah beriktikaf itu. Itu hebatnya kemuliaan tarbiyah baginda Nabi SAW kepada para isterinya. Isteri pun ikut beriktikaf. Cuma dalam konteks masa ini kita boleh niat, bila masuk dalam bilik kita niatlah untuk berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Malam ini seperti mana janji saya pada pagi tadi untuk meneruskan
untuk mendalami bagaimana 10 perkara yang boleh membawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 10 perkara. Telah saya bentangkan secara umum pada pukul 11 pagi tadi di rakaman audio kuliah ini. Sesiapa yang mengikut bicara ini, maka dia boleh flashback balik berdasarkan rakaman. Ada 10 perkara telah dibentangkan bagaimana amalan ataupun langkah demi langkah kita untuk meraih cinta kepada Allah. Digaris pandu oleh seorang imam, Ibn Al-Qayyim Az-Zawji, seorang yang muallim, yang pakar tentang tafsir maupun alim tentang hadis. Dan Masya Allah, Imam Ibn Qayyim Al-Zawji mensyarahkan ada 10 perkara amalan yang boleh meraih cinta, yakni redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ini kita halusi, mungkin 1 ataupun 2. Kita tak akan tamamkan sampai ke 10, maka kita akan halusi. Setelah saya bentangkan ke 10 fakta itu pada pagi tadi, pukul 11 pagi tadi rakamannya, maka pada malam ini kita ambil 1 ataupun 2 dalam menyatakan nikmatnya bersendirian dengan Allah. Nikmatnya bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya susuri syarah kitab ini, buku ini, bagaimana dinyatakan oleh musannaf ini, menyatakan, pernahkah kamu bersendirian dengan Allah? Ini satu pertanyaan. Berkhalwah dengan Rabb yang maha berkuasa, menghadirkan hati untuk berzikir dan mengingatinya, merasai kelemahan diri dan mengakui keagungan Rabbmu, bermesra dengan kehadirannya, merasa tentram dengan mengingatinya, bergembira dengan kemuliaan dan rahmahnya, menangis kerana takutkannya, merasa pengawasannya. Pada waktu itu, kamu memanjatkan doa, bersungguh-sungguh meminta ampun dan menyampaikan hajat kamu kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak akan lemah untuk memenuhinya, dan tiada sesuatu yang dapat melekakannya daripada berbuat sesuatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nukilan bagaimana indahnya kata-kata pengarang kitab ini yang menterjemahkan, penterjemah kitab ini ke dalam bahasa Melayu, iaitu Dr. Basit Abdul Rahman. Dr. Basit Abdul Rahman, jazakumullahu khairan jazak. Kita bagi kredit kepada Dr. Basit kerana menterjemah kitab, isi kitab daripada kitab Ibn Qayyim Imam Al-Zawji. Bagaimana menyatakan sengaja persoalan ini dikemukakan, pernahkah kamu bersendirian dengan Allah? Iaitu dengan maksud berkhalwah kepada Rabb yang maha berkuasa. Menghadirkan hati, maknanya rupanya salah satu yang dimaksudkan i'tikaf itu juga maknanya kita berkhalwah. Kita mengasingkan diri dengan maksud kita menilai dunia ini tempat tumbangan sementara. Dan telah banyak statement-statement rasmi golongan para salafus salih, mereka berakidah dengan rasmi, mereka menyatakan dalam falsafah kehidupan mereka betapa hidup di dunia ini hanya tumpangan sementara. Kesemuanya akan ditinggalkan, kesemuanya akan musnah, semuanya akan mati. Nak menyatakan apa? Bila mana kita menyedari kita ada 365 hari. Saya dan di antara kita ada tempoh dalam setahun ada 365 hari. Kemudian bagaimana kita lihat fi'li perbuatan Nabi mengambil masa 10 hari untuk mujahadah taqarrub ilallah, iaitu dengan maksud juga bersendirian dengan Allah hanya di ketika
beriktikaf itu ambil masa dalam 10 hari. Di dalam Ramadan ini. Saya nak sabitkan dengan bagaimana sunnatun Nabi, sunnah muakkad buat kita, sangat dituntut buat kita lakukan sebagaimana sunnah Rasulullah, iaitu berkhalwah dengan Allah dalam maksud intipati, iaitu atas konteks iktikaf itu. Iktikaf itu yang biasa ni muslimin iktikaf di masjid, bagi muslimat boleh beriktikaf di rumah. Apatah lagi dalam maksud suasana contemporary ini menyebabkan dengan lelaki pun, suami pun stay at home, maknanya para pemuda, para lelaki semua, ar-rijal dan sebagainya, walaupun kalian semua seorang yang maknanya yang bekerja sebagai persendirian ataupun pekerja swasta ataupun berkhidmat di government, state government, ataupun maknanya siapa pun sama ada setinggi-tinggi pangkat, maka sebenarnya setinggi-tinggi pangkat adalah baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW bukan sebagai Nabi lagi Rasul, tapi Rasulullah juga maknanya Prime Minister kerajaan Islam yang pertama. Rasulullah jugalah maknanya orang yang menjadi rujukan ketua hakim, menteri keuangan yang pertama, merangkap menjaga pembendaraan negara kerajaan Islam yang pertama di Yasrib, yakni dinaik taraf sebagai Madinah Al-Munawwarah. Baginda juga maknanya ketua turus tentera yang paling tertinggi, iaitu baginda Nabi SAW. Maknanya nak kata kita sibuk, tentulah Rasulullah lebih sibuk. Kalau saya mendakwa saya sibuk, I am busy man, maka semua orang boleh menyatakan dia sibuk. Tapi beban tanggungjawab itu sebenarnya tentulah lebih berat terpikul kepada baginda Nabi SAW. Tapi bagaimana baginda Nabi SAW, subhanallah, walaupun dengan beban tanggungjawab, amanah yang terpikul di bahunya, bukan sekadar menyampaikan risalah agama Allah ini, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Namun apabila Rasulullah meletakkan satu tempoh untuk dia berkalwah dengan maksud juga beriktikaf di masjid, mengasingkan diri baginda, meninggalkan para isteri baginda Nabi SAW untuk beriktikaf di masjid selama 10 hari. 10 hari, komitmen 10 hari itulah maknanya Rasulullah reservekan. Rasulullah meletakkan hak Allah itu mengatasi hak yang lain-lain. Inilah maknanya satu kedaulatan yang begitu azim yang berlaku dalam penghayatan jiwa agama baginda Nabi SAW. Maka kita pun boleh juga, kalau kita mujahadah, maknanya setting mindset, apa salahnya Allah bentangkan 365 hari, 10 hari je Allah minta kita bagi komitmen untuk mujahadah di jalannya. InsyaAllah maknanya kita mengenangkan sirah Nabi, sejarah Nabi baginda Rasulullah SAW beriktikaf, mengasingkan diri untuk bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tawajuh, fokus kepada kesempurnaan sifat Allah. Waktu itulah bagaimana disebut bermesra dengan kehadirannya. Kehadiran apa? Kita merasakan Allah dekat. Untungnya siapa yang berkhalwah dengan Allah, dia akan merasa kehadiran Allah di sisinya. Dengan maksud apa? Allah dekat. Fa inni qarib. Katakan aku dekat, kata Allah. Dijelaskan dalam ayatnya. Dan merasa tenteram dengan mengingatinya, mengingati Allah. Kemudian bergembira dengan kemuliaan dan kerahmatannya. Kemudian menangis dengan kerana takutkan pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala, takutkan kebesaran Allah, merasa penguasaannya. Itu hikmah orang beriktikaf. Tu sesiapa yang memahami pengertian khusus
Iktikaf itu dia tak sama dengan iktikaf pergi masjid sekejap balik. Itu iktikaf biasa. Biasa kita pergi masjid, kita iktikaf antara maghrib dengan isyak. Itu iktikaf juga. Tapi itu iktikaf yang maknanya di luar Ramadan. Di luar Ramadan itu iktikaf yang dimaksudkan, maknanya iktikaf yang kita masuk masjid, kita diam di masjid, maknanya stay di masjid, kemudian beribadah di masjid, sama ada solat jemaah, kemudian tunggu ada kuliah dan sebagainya, ataupun kita baca Quran di masjid, ataupun kita berzikir, bertafakur dan sebagainya di masjid. Itu berlaku di luar Ramadan ataupun hatta dalam Ramadan. Tapi bila masuk 10 hari yang terakhir, itu pengkhususan iktikaf. Bermula dengan 10 pada malam 20 Ramadan sampailah iktikafnya, niatnya sampai ke pada malam terakhir Ramadan, yakni pada 30 Ramadan, yakni malam di petang di ambang Aidul Fitri. Aidul Fitri yang menjelang Syawal itu, Subhanallah, bagaimana dalam pada itu kamu memanjatkan doa, bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Malam ni, bermula malam ni, malam semalam, malam sebelum ni dah mohon dah ampun. Tapi pada bermula malam ini tentulah lebih daripada qada biasa. Dan kita sebutlah sebagaimana bila mana Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah doa yang aku boleh baca ketika aku ketemu dengan malam Lailatul Qadr? Maka Rasulullah mengistiharkan rasmi, bacalah olehmu suatu ungkapan, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Wahai Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun, maka ampunilah aku. Yang suka memberi maaf, yang suka memberi keampunan. Afuwun tuhibbu, yang suka memberi keampunan, kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi doa ini suatu doa yang warid daripada qauliah Nabi SAW. Pelik tapi benar. Hanya doa ini yang disendkan, di-forwardkan, disampaikan ketika Aisyah bertanya kepada suaminya, yakni Rasulullah SAW. Sedangkan banyak doa. Kenapa doa yang lain tidak dikesampingkan ketika Aisyah bertanya, seumpama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar? Rupa-rupanya ulama muhaddisin menyatakan, para muhaddisin menyatakan, kesan daripada Allah ampunkan dan Allah terima taubat seorang hamba kepadanya, maka kesan pada itulah apabila Allah redha, bila mana Allah ampunkan sehingga Allah terima taubat seorang hamba kepadanya, sebenarnya hakikatnya Allah redha, maka potensi dia akan naik. Allah akan pandang dia dengan pandang kasih sayangnya. Kasih sayang Allah ni sifatnya Ar-Rahman, sifat pemurah Allah. Allah juga Ar-Rahim, pengasihani. Allah juga Ghafur, maha pengampun. Dan Al-Adlu, Allah ni maha adil. Jadi Masya Allah, bila mana keampunan diberi, pintu taubah diterima, dibuka untuk diterima taubahnya. Subhanallah, seorang hamba yang pendosa. Saya dan kita semua kena mengaku, kita semua adalah pendosa. Dalam diam ataupun dalam sedar ataupun tidak sedar, kita semua pendosa. Secara halusi kita kena terima hakikat kita ni lemah. Bagaimana sebahagian ulama tasawuf menyatakan, mereka yang menjaga soal batin ini, suatu dosa bagi mereka yang lalai daripada mengingati Allah. Mereka maksudkan seseorang yang lalai daripada mengingati Allah, dia lara, dia lalai, dia leka, sebenarnya sudah dikatakan berdosa di sisi Allah. Kerana apa? Allah bentangkan akal, Allah kurniakan hati,
tempat bersarangnya nafsu. Sepatutnya nafsu itu dididik, diasuh sehingga mutmainnah, bertenang dengan Allah. Sehingga kan Allah sendiri menunjuk jalan kepada saya dan kita semua. Ala bizikrillah tadma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan tenang tenteram. Maka ketika berkhalwah dengan Allah, itulah kita berpeluang untuk menyatakan, memohon maghfirah Allah terutamanya. Kemudian dalam masa samalah waktu itu kita munajat kepada Allah, merayu sampai tahap rayuan dibuat. Macam sebelum ini kita katalah satu kes yang menjadi isu contemporary. Ada orang yang tak dapat, pada awal, peringkat awal ni mereka tak dapat bantuan, disebut apa, bantuan sara hidup itu, ataupun BPN, dan sebagainya lah. Maka tiba-tiba ada di sana jalan, iaitu minta rayuan. Minta rayuan. Bila minta dengan keterangan-keterangan tertentu, disokong dengan fakta-fakta tertentu, maka luluslah permohonan itu. Nampak? Itu manusia. Sedangkan Allah ni, ya Allahu Rabbi, Allah ni, kalau kita tengok sifat mak kita, ibu kita, memang ihsan pada kita. Kita buat perangai lebih kurang dan sebagainya, dia cukup sabar dengan kita. Bukan dia tak tahu kita ada salah laku, kita ada lebih kurang perangai kita, ada maknanya kita buat lebih kurang sampai terasa pada mak dan ayah kita. Tiba-tiba tengok perasaan mak, perasaan ayah, kadang-kadang maknanya mereka ni timbul ihsan. Mereka maknanya mempunyai satu sifat kasih sayang. Kerana dia kenal anak dia sejak lahir sampai dewasa. Subhanallah. Maka macam mana ragam anak dan sebagainya, dia sabar, dia tabah hati, maknanya dia positifkan dengan doa-doa dan sebagainya. Walaupun boleh jadi tenggelam timbul hati ni tolak campur kerana setiap orang itu ada positif dan negatif dia dan sebagainya. Tapi dengan kasih sayang Allah campakkan kepada wajah. Disebut bagi ibu disebut umumah. Umumah keibuan itu. Subhanallah. Itu maknanya bagaimana timbal balik seorang ibu kepada anak-anak dan sebagainya, seorang umi ataupun mak kepada anak-anak, maknanya ada belas kasihan. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada manusia, kita minta 3 kali, tentulah masuk kali kedua, masuk kali ketiga, jadi orang pun dah sangka yang bukan-bukan lah. Kalau kita minta ada hajat dan sebagainya, pertolongan dan sebagainya. Allah Ghafurur Rahim. Allah juga subhanallah yang memiliki Al-Malik dan sebagainya. Allah jugalah Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Allah jugalah maknanya bagaimana dia mengetahui Al-Alim. Di lubuk hati nurani seorang hamba kepada Allah. Bukan dia maksud begitu, dia punya niat yang baik, dia punya satu maknanya ada potensi yang jauh di lubuk hati dia. Yakni hati nurani ni ada lintasan-lintasan yang baik, yang maknanya tak ada siapa yang tahu. Allahu Alam yang tahu. Maka Allah ni yang sifatnya Al-Alim, maha mengetahui sejauh mana yang kita qasatkan, sejauh mana yang kita lintaskan bab niat ini. Subhanallah, dalam pertimbangan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tentukan qadar dia. Nak menyatakan apa, apatah lagi pada malam-malam kita akan ketemu insya-Allah. Allah marzukna. Minta Allah, wahai Allah, rezekikan kami pada malam fi lailatul qadri. Maknanya pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu apa dia? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan disebut di sini bagaimana dalam surah dinyatakan sebagai suatu penerangan. Sesungguhnya bersendirian bermunajat dengan Allah itu merupakan satu kenikmatan yang tidak boleh digambarkan. Cuba bayangkan di saat
ketika manusia yang lain sedang tidur dengan nyenyak di waktu malam, tatkala seluruh alam semesta dalam suasana tenang dan malam yang kian pekat dan bintang-bintang yang kian padam, tetapi kita duduk dalam keadaan sunyi dengan Allah, tidak diketahui oleh makhluk lain, hanya kita dengan Allah di saat malam sewaktu 1/3 malam yang terakhir. Ini adalah waktu yang cukup menarik, waktu yang begitu hebat, dan waktu ini juga cukup mencabar untuk kita dapat bangun dan dapat bermunajat pada waktu itu dengan melakukan ibadah baik dalam bentuk perbuatan, ucapan maupun doa dengan sepenuh hati, khusyuk dan tawaduk dengan suara yang lemah lembut sehingga terasa dekat sekali dengannya untuk mengharap keredaan dan keampunan dan hidayah serta pertolongannya. Usaha tersebut hanya boleh dicapai dalam situasi di antara kedua belah pihak yang sangat dekat. Inilah yang disebut sebagai munajah. Munajah dengan makna orang yang berbisik dengan Allah, merintih dan merayu dengannya, bermunajat dengan membaca kalam Allah. Dan pada waktu itu juga kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab-adabnya, bangun pada waktu malam dan mulakan ibadah dengan solat, zikir, doa, membaca Al-Quran dan diakhiri dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang-orang yang soleh merindui malam ibarat pengantin menanti malam pertama. Ini satu ibarat. Kerana pada waktu malam itu mereka bermesra-mesra dengan Rabbnya. Pada waktu malam tiada kebisingan, melainkan mereka yang mengadu dan bermunajat kepada Rabbnya. Kalau sepasang kekasih mencari waktu malam untuk memadu kasih, maka tidak heranlah kalau orang-orang yang soleh juga menggunakan waktu malam untuk memadu cinta sejati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Al-Fudail, Fudail bin Iyad menyatakan suatu nukilan kata-kata Fudail bin Iyad menyatakan, apabila terbenam matahari maka saya gembira dengan gelap. Dan apabila terbitnya matahari maka saya berduka cita kerana datangnya manusia kepadaku. Begitu juga Abu Sulaiman menyatakan, jikalau tidaklah kerana malam nescaya saya tidak akan menyukai tinggal di dunia ini. Kerana apa? Mereka menilai malam itu adalah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhana rabbiyal azim, kepada saya dan kita semua nukilan ataupun penyataan isi pengisian pada kata-kata seumpama telah dinyatakan oleh Imam Ibn Zawji rahimahullah, menyatakan bagaimana waktu 1/3 malam yang terakhir menepati dengan satu hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kesempurnaan sifat baginya, sehingga kan Allah nyatakan Allah Rabbul Jalil, Allah Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jallal, Allah Rabbul Jalil. Dalam hadis qudsi Allah memberi satu keterangan, iaitu dia turun ke langit yang terendah sekali. Yakni dengan maksud apa? Dia hampir kepada hamba-hambanya. Kemudian dia perintah unit amal Allah, perintah para malaikat Allah, pergi cari di kalangan hamba-hambaku yang apa? Yang memohon keampunan dan memohon taubah, akan diterima, diampunkan, diberi maghfirah dan diterima taubatnya. Sesiapa di kalangan hamba-hamba Allah, Allah perintahkan pada malaikat ni, pergi cari hambaku yang berdoa akan dimakbulkan doa dia. Dan sesiapa di kalangan hambaku yang ada hajat, dia akan ditunaikan hajatnya. Maka pakej ransangan 3 dalam 1 berlakunya pada bila? Pada setiap malam, hatta di luar Ramadan, apatah lagi dalam Ramadan ini. Jadi bila mana masuk 10 hari yang terakhir, maka bagaimana vision ataupun hajat hamba-hamba Allah, tentulah mereka mengikut
bagaimana mujahadahnya baginda Nabi SAW di 10 hari yang terakhir. Baginda dalam satu riwayah, dinyatakan dalam satu riwayah Abu Sa'id Al-Khudri, seingat saya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyatakan suatu riwayah hadis bagaimana Rasulullah SAW pada 1 tahun itu Rasulullah beriktikaf 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, apa yang kamu tunggu itu dia ada di depan kamu. Maka pada hari ke-11 itu Rasul meneruskan iktikaf. Pada hari ke-10 itu Rasul meneruskan iktikaf untuk 10 hari yang berikut di pertengahan Ramadan. Maka datang di penghujung pertengahan Ramadan itu, datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, apa yang kamu tunggu itu ada di hadapan kamu. Maka pada hari 20 itu, riwayah itu menggambarkan Rasulullah mengisyaratkan, pulanglah. Sahabat-sahabat yang ikut beriktikaf bersama Nabi SAW ini di Masjid Nabawi, waktu itu pulanglah. Adalah hikmahnya Rasulullah minta pulanglah. Kerana Rasulullah melihat Rasulullah bermimpi pada malam itu, di antara penghujung malam ke-20 itu Rasulullah bermimpi pada satu malam itu, iaitu Rasulullah diperlihatkan pada satu ketika, maknanya satu malam hujan turun. Kemudian Rasulullah sujud. Kemudian maknanya hujan turun, maknanya waktu itu Rasulullah sedang sujud. Dan apabila sampai pada tanggal, seingat saya hadis itu menggambarkan berlakunya pada malam 21 ataupun malam 23 ataupun malam 25. Di antara itulah dalam riwayah itu menggambarkan berlakunya realistik. Setelah Rasulullah bermimpi itu, pada hari sama ada hari 21 ke hari 22, 23 ataupun 25 itu berlaku sungguh. Mana Rasulullah pada malam hari itu Rasulullah qiyam dan sebagainya, tiba-tiba hujan turun. Besok paginya pada waktu pagi itu, mana waktu itu kesan daripada sujud baginda dahi Rasulullah ni ketampakan melekatnya tanah tempat sujudnya. Kerana Masjid Nabawi ni kita faham dan sendiri, kita flashback balik bagaimana riwayah menggambarkan Masjid Nabawi ni ditegak dengan tiang-tiang tamar. Kemudian pelepah tamar ni dijadikan atap pada waktu itu. Subhanallah. Cuba muslimin muslimat, kita yang boleh berfikir dengan waras ni, cuba fikirkan bagaimana Rasulullah SAW boleh beriktikaf tanpa aircon, tanpa kipas. Rasulullah iktikaf tu siang dan malam. Waktu malam kita boleh terima lah, kerana waktu malam ada waktu yang maknanya bila awan tak ada, jadi sejuk, malam jadi sejuk yang dingin sehingga yang menyejukkan pada malam. Tapi pada siang tentulah maknanya panas. Panas yang maknanya kita akan terasa bahan panas. Kita di luar ni pun waktu semasa ni, kalau kita di luar, kita biasa dengan aircon, kita biasa dengan kipas. Tiba-tiba dalam rumah ataupun di luar kita tak kena angin, tak kena kipas pun rasa. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? Rasulullah SAW boleh tahan iktikaf, tidak pulang bermalam di rumah baginda Nabi SAW. Tidak pulang bermalam di rumah baginda Nabi SAW. Dan subhanallah, sebelah ada pintu. Hubungan masjid dengan rumah Rasulullah ni ada pintu untuk maknanya Rasulullah keluar masuk. Tapi Rasulullah dalam riwayah yang begitu cantik digambarkan, ketika ada di antara isteri Rasulullah ada hajat, ada di antaranya datang, maknanya Rasulullah raikan, kemudian Rasulullah bila dah sembang dengan isteri baginda, Rasulullah akan hantar ke pintu. Hantar maknanya sampai ke, sebahagian riwayah menyatakan hantar ke rumah ataupun hantar ke pintu masjid tu, maka selesailah hajat para isteri baginda Nabi SAW. Tapi ada satu riwayah yang begitu indah, romantik, couple romantik. Rasulullah letakkan kepala baginda Nabi SAW di antara dinding masjid, dengan maknanya di tingkap masjid dengan rumah baginda Nabi SAW. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah, bila melihat
maknanya berdekatan dengan suaminya, di sisirnya rambut Nabi SAW. Dia ambil satu sikat, sisir itu di sisirnya, sambil sembang sebagai suami dan isteri. Namun demikian, yang pelik dan benar, kenapa Rasulullah tak masuk dalam rumah tu? Tak masuk rumah, duduk dengan Aisyah, bermalam bersama Aisyah. Itu yang pelik tapi benar. Nak menyatakan Rasulullah ambil satu keputusan apabila tanggal di malam 10 hari Ramadan, maka Rasulullah mengasingkan diri. Inilah hebatnya baginda Nabi SAW. Kita yang ada satu ataupun dua ataupun tiga ataupun 4 isteri, itu yang persoalan pada diri saya sendiri, mampu ke tidak untuk mengasingkan diri kita dengan para isteri, dan isteri pula kena lapangkan dada. Maknanya terima hakikat betapa sekiranya suaminya berhajat untuk dia berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas mengikut sunnatun Nabi SAW, sunnah muakkad yang sangat dituntut. Subhanallah, tidak bersalahan dengan syarat, malahan menepati dengan sunnatun Nabi SAW. Maka pada waktu itu para isteri diberi kefahaman agama, faqihah fid din, kemudian diperhalusi, diberi keterangan supaya para isteri maknanya memahami hakikat betapa untungnya. Dia akan beruntung kerana apa? Bila suaminya, tentu Rasulullah bermunajat pada malam hari, memohon ampun pada diri dia, pada ahli keluarga dia, dan kepada ummah ini, kepada sahabatnya. Kemudian hikmah daripada munajat seorang hamba kepada Allah, dia akan terkesan kepada ahli keluarganya. Jadi bila ahli keluarga pasangan memahami agama ini dengan maknanya dengan benar, bagaimana aulawiyat sini utamanya harus diutamakan itu, subhanallah, kesannya untuk tempoh sepanjang hidup. Sepanjang hidup, waktu bagaimana Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum, Allah juga yang memberi kediaman, Allah juga yang memberi harta benda kita, Allah juga yang menjamin kemaslahatan, keperluan hidup kita. Maka tentulah maknanya bila seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan diri, kemudian dalam keadaan dia telah melengkapi, memberi isyarat-isyarat yang baik kepada pasangannya ataupun pada ahli keluarganya, ini tempoh untuk abah, untuk abi, untuk ayah dia berkhalwah dengan Allah. Di waktu itu bila faham secara ilmu dan mendapati sunnatun Nabi SAW, sabar dah dengan penuh ketenangan menerima qada. Jadi kalau, namun demikian ulama sebut, kalau kita tidak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ini satu nukilan kata-kata juga untuk mengimbangi tahap kefahaman masing-masing, ataupun untuk maknanya berada di satu keadaan mana kalau timbul tenggelam juga iman kita kepada Allah, timbul tenggelam juga kehendak kita mahu dan sebagainya, ataupun ada sebab-sebab tertentu dan sebagainya, maka kita tolak campur, kita buat kira-kira. Kita boleh dengar pandangan ulama menyatakan, kalau tidak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kalian boleh ambil format, maknanya berjaga malam pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Habis Ustaz, yang malam-malam yang genap tu, malam 20, malam 22, malam 24, malam 26, malam 28, malam Aidil Fitri, malam 30 tu. Jadi nak buat apa? Istiqamah juga, bangkit malam, bangun pada malam hari, atau utamanya di 1/3 malam yang terakhir tadi. Berlakunya setiap malam. Namun demikian apabila berlakunya tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turunnya malaikat Jibril AS, gerombolan malaikat dengan pakatan muafakat, gerombolan malaikat paling ramai turun ke langit dunia ini, menaungi, bukan sekadar menaungi, tapi turun sampai dia masuk ke tahap, sampai ada pandangan menyatakan masuk ke menziarahi rumah orang-orang yang soleh.
orang-orang yang baik, solehah dan sebagainya. Mereka akan duduk menemani sampai tahap ada yang memberi salam sejahtera, mendoakan isi rumah. Perkara ini subhanallah sahih. Allah nyatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah peneman-peneman kamu, yakni pelindung-pelindung kamu masa hidup kamu di dunia dan di akhirat apatah lagi. Malaikat Allah mengkhabarkan kalam Allah, kata-kata Allah itu dalam suratul Fussilat. Malaikat Allah izin malaikat menggunakan kalam Allah, iaitu kalam Allah, kata-kata Allah tu direkodkan sebagai malaikat juga keluar buat ucapan rasmi, kamilah peneman-peneman kamu masa hidup kamu di dunia dan di akhirat. Subhana rabbiyal azim. Jadi khulasahnya, kesimpulannya pada malam ini, mudah-mudahan wahai Allah, ilhamlah akan kami rasa syukur atas nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami, agar kami melakukan amal-amal soleh yang Kau redai, dan masukkanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimat, para suami, para isteri, anak-anak sekalipun, maknanya hatta cucu dan sebagainya, menantu dan sebagainya, boleh niat untuk berkalwah. Kalau tak mampu niat itikaf 10 hari 10 malam tu, maknanya ada banyak masa juga kita different. Tentu malam-malam di 10 hari ini different dengan 10 hari yang telah berlalu ataupun di peringkat awal 10 Ramadan. 20 hari telah berlalu Ramadan, maka 10 yang terakhir ni niatlah, munajatlah kepada Allah. Allah beri kekuatan pada hati saya dan kita semua untuk beribadah tulus, bermunajat, bagaimana menginsafi diri, kemudian memohon maghfirah kepada Allah, bertaubat, kemudian meraih amal-amal redha Allah dengan meraih Allah izinkan, supaya Allah izinkan kita mampu untuk menambah rakaat solatut tarawih, dan solat rehat-rehat tu kita boleh tambah beberapa rakaat, dan kita maknanya tetap istiqamah melakukan amal yang fardu. Solatu berjemaah yang fardu itu diutamakan, solat-solat sunnah itu dicukupkan. Kemudian insya-Allah kita berazam untuk bukan sekadar maknanya berpuasa dalam Ramadan, tapi kita akan berpuasa insya-Allah di bulan Syawal, puasa 6 hari. Kemudian selepas itu kesannya bila mana Allah makbulkan doa di malam Lailatul Qadar itu, kesannya sepanjang hidup sebenarnya. Itulah, ketahuilah sesungguhnya bila kita teliti dalil nas dan sebagainya, kesan daripada Allah terima amalan seorang hamba kepadanya yang disebut man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bagaimana apabila barang siapa mendirikan, menghidupkan malam Lailatul Qadr, kemudian dengan iman, dengan mengharapkan redha Allah, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bila terampun dosa saya dan kita semua, terbuka hijab, dinding yang membelenggu, yang menyekat maknanya rezeki, ataupun maknanya yang jadi malas beribadah ni kerana persoalannya kesalahan, noda, dosa yang kita lakukan. Jadi kita jadi seorang yang di antara yang jadi ghaflah, jadi lalai, hati ni tidak bertempat dengan kepada Allah, kita ingat dia. Jadi kita rasa tak tenang, kita rasa tak cukup, kita rasa macam-macam hal dalam kehidupan ini. Sebenarnya bila mana Allah ampunkan kita, bila mana Allah buka hijab itu, subhanallah, di sisi Allah jaminan rezeki, bukan makan dan minum saja, bukan pakaian, bukan kenderaan dan kediaman saja, tetapi dia merangkumi keseluruhan hayat kehidupan kita, yakni keafiatan itu sampai maknanya kesejahteraan pada hati, qalbun salim, hati yang sejahtera, jiwa yang tenang, mutmainnah. Kemudian subhanallah, tentu dah bila mana Allah meneliti niat kita,
Allah saja yang mengetahui. Kita niat untuk menjadikan 10 hari yang ke depan ini adalah 10 hari yang terbaik sepanjang usia kita ni. Salah ke tidak saya menyatakan demikian sebagai satu maknanya satu syur ataupun satu usul? Tidak salah bagi saya. Saya tidak akan, insya-Allah tidak akan rugi, kerana suruhan yang baik itu tentulah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang datang bolak-balik ataupun yang menyekat pada suruhan dan perintah ataupun yang menepati dengan sunnah-sunnah Nabi SAW itu, yang menjadi hijab itu, maknanya kerana pengaruh-pengaruh musuh-musuh kita, yakni nafsu, qarin, syaitan, pengaruh dunia yang menipu, madiyah, kebendaan yang maknanya menghantui kehidupan kita. Jadi insya-Allah, wallahu a'lam, tentulah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan saya, dan tentulah Allah uji semua di antara kita ini dengan iman kepada Allah, untuk kita meraih redha Allah. Dan bila kita mampu meraih redha Allah, insya-Allah kita sebenarnya dalam masa sama meraih cinta Allah. Allah akan beri kasih sayang dalam hati sanubari, hati nurani saya dan kita semua, insya-Allah bertambah seminya kita berkasih sayang dengan Allah. InsyaAllah bila tahap ada rasa rindu, itu antara tanda rindu tu maknanya satu amal kita nak suka ulang buat. Solat malam kita nak suka ulang buat. Itu di antara ada dah bibit-bibit bunga-bunga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita nak mujahadah melakukan amal-amal kebajikan. Itu ada dah bunga-bunga bahasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi indah sungguh hidup ini apabila berkasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah campakkan rasa kasih dan sayang sampai tahap, saya ulang sebut macam pagi tadi, dia bermula dengan kenal. Bila dah kenal akan rasa suka. Bila dah rasa suka akan rasa sayang. Bila rasa sayang timbul perasaan kasih. Bila rasa kasih timbul perasaan rindu. Bila rasa rindu, dendam, kesumat dan sebagainya. Dendam, kesumat maksudnya rindu itulah. Rindu, dendam itu dia akan timbul mahabbah. Mahabbatullah, maknanya mahabbah, kasih sayang bersama Allah, iaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung pada malam besok. Sesiapa yang telah mengikut bicara ini, saya harapkan maknanya sambung, ikut sesi maknanya bersama saya Wishmi pada malam besok, pada waktu yang sama, lebih kurang 10.30, dalam keadaan kita meneruskan khalwah kita beriktikaf di kediaman masing-masing, maknanya berkhalwah dengan Allah. Insya-Allah kita berazam untuk bangkit bangun besok pagi dengan menambah beberapa bilangan rakaat, dan kita lebih tertib bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meraih maghfirah Allah, meraih rahmat Allah, insya-Allah meraih barakah dan meraih redha Allah. Maka timbullah rasa insya-Allah cinta kepada Allah yang bersemi, insya-Allah. Cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan urusan saya dan kita semua, memenuhi hajat kita semua, dan Allah menyelesaikan hubungan kita dengan sesama insan. Sekiranya ada hutang, sekiranya ada beberapa maknanya permasalahan ataupun keperluan-keperluan, minta Allah lah selayaknya yang tentukan qadarnya, yang mana ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslihna sya'na kullahu wa la takinna ila anfusina. Doa ini sesuai juga dibaca di 1/3 malam yang terakhir. Saya ulang sebut, ya hayyu ya qayyum, yang sentiasa hidup, al-qayyum, berdiri dengan sendiri, birahmatika astaghis, dengan rahmahmu daku memohon, dengan rahmahmu daku memohon pertolongan. Daku memohon pertolongan dengan rahmahmu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata ain.
janganlah engkau menyerahkan daku pada diriku sendiri, pada nasibku diriku sendiri. Janganlah engkau menyerahkan nasibku pada diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Maknanya kita serah pada wa ilallahi turja'ul umur. Dalam surah Al-Hadid menyatakan demikian. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Dialah huwa lahul mulk. Dia memiliki apa, dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Lahul mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Diserahkan semua urusan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah kita, bila kita berakidah yang benar, kita percaya dan yakin sungguh, insya-Allah Allah lah pentadbir kehidupan saya dan kita semua. InsyaAllah Allah susun atur yang lebih baik dan yang terbaik untuk kemaslahatan, keperluan, hajat kita, maupun Allah tentukan apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jangan dilupa jam yang sama pada malam besok kita akan meneliti 9 lagi maksud untuk meraih rasa cinta kepada Allah. Bermula malam ini dah tolak satu bab, satu tajuk, maknanya satu poin itu ada 9 lagi. Jadi setiap malam kita akan tolak sampai ke satu demi satu sampai 10 sampai malam Aidul Fitri. Masya Allah, kita insya Allah, saya berazam, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada semua yang menyaksikan pada malam ini. Sampaikan salam dan hebah-hebahkan, kalian tak akan rugi. Share, belastikkan, viralkan apa penyataan para asatizah ataupun perkuliahan yang lain, ada rakamannya, boleh belastikkan, share, pakat-pakat beri salam, beri share, kongsi kepada ahli keluarga kita. Suami boleh kongsi kepada isteri, share, maknanya rakaman ini, live ini di share, dikongsi, dan tulis nota sikit, maknanya pada ahli keluarga kita pun pakat-pakat share, biar berkembang ilmu ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Bila kita pakat share, kalau banyak perkara kita share sebelum ini, banyak hal-hal yang mubah kita share, makan minum kita share, ini kan pula maknanya benda yang ukhrawi ini. Kalau nampaklah kita amalan ini, kita share, tiba-tiba orang mendengar rakaman para asatizah bercakap, menyampaikan risalah agama. Kalau tak banyak pun sikit, maknanya ucapan itu akan terpakai, masuk sebagai ilmu dalam dada, nur, cahaya. Ilmu ini nur, cahaya. InsyaAllah dia akan mencambahkan pada amalan-amalan. Kalau nampaklah kita share ini satu yang mubah, yang hasanah, tentulah ramai orang akan pakat share. Jadi share, kongsi. Saya syorkan kongsi. Rakaman seumpama bicara agama, setiap bicara agama asatizah ini, kita tengok format, kita tengok tajuk, kita boleh share, kita tidak akan rugi. Percayalah, insya-Allah. Dan saya sandarkan sebagai satu amanat dalam kehidupan yang berbaki. Wallahu alam, siapa yang pergi dahulu, tuan-tuan dahulu ke saya kemudian, ya tak? Biasa saya sebut dalam kuliah ni, tuan-tuan dahulu ke saya pergi kemudian. Jadi almarhum Al-Fadil Ustaz Ismail Qamus baru meninggalkan kita, dan beberapa tokoh ilmuwan di luar negara pun, para ulama sebahagiannya telah sampai ajal mereka. Jadi sementara hidup, orang Kelantan panggil adik kakak semua, sementara hidup ni buatlah amal, amal soleh, takwa dan ikhlas kepada Allah. InsyaAllah tidak akan rugi. Kalau aku tahulah, tu macam orang baru kahwin, kalau aku tahulah lagu ni, aku akan nikah awal. Tu kalau orang Kelantan sebutlah. Kalau aku tahulah hari ni aku macam ni kahwin, nikmat kahwin ni, aku akan berkahwin lebih awal lagi. Tu nikmat. Begitulah nikmat berkhalwah dengan Allah. Kalau aku tahulah maknanya kemakbulan doa aku diterima di sisi Allah,
Betapa beruntungnya kita tanya orang yang berkaluah kepada Allah pada setiap malam di luar Ramadan sekalipun, Masya Allah. Mereka, Allah kuatkan hati mereka untuk munajat. Di waktu itulah mereka memohon maghfirah, memohon keampunan. Mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut dihisab, dihitung kira-kira dan sebagai pendosa dan sebagainya. Maka kita boleh melakukan demikian juga, insya-Allah. Siru ala barakatillah, sebarkan salam, sebarkan perkongsian ini dengan pesat sekali. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan mendapat keberuntungan daripada ilmu yang menepati dengan kalam Allah dan menepati dengan ittiba' sunnah dan menepati dengan nasihat-nasihat para ulama, terpakai buat saya dan kita semua. Doakan saya, kita semua, keluarga besar dalam audio kuliah ni. Jadi hubungan antara murid, pelajar dengan guru insya-Allah ada sampai ke mati dan sampai ke akhirat nanti. Sampai ke syurga Allah nanti insya-Allah. Siapa yang yakin demikian, maknanya dia akan bersama dengan orang yang dikasihi. Itu qauliah Nabi SAW. Kita akan bersama dengan Rasulullah SAW kerana kita menelusuri jalan yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW dan telah terkesan didikan itu kepada para keluarganya, ahli keluarganya dan para sahabatnya, dan terpakai kepada selain mereka, iaitu mereka-mereka yang mengikuti generasi yang awal itu. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jangan lupa sebagai tambahan maklumat, sebelum tidur bacalah suratul Mulk. Dan jangan lupa sebelum tidur sempurnakan wuduk. Maknanya setelah membaca suratul Mulk, boleh sebelum tidur juga bacalah ayatul kursi, bacalah juga 2 ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah, amanah Rasul itu banyak rahsianya. Kemudian 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, sapu badan ni, ittiba' sunnah. Boleh dahulukan dengan surah Al-Kafirun. Bila dah 3 kul itu kita lakukan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian kita boleh bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 ataupun 34 kali, ataupun tamamkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berselawat ke atas Rasulullah SAW 10 kali ataupun sekurang-kurangnya 3 kali. Jadi tertib ittiba' sunnah ini dilakukan sepanjang setiap malam. Masya Allah, bila masuk 10 hari yang terakhir Ramadan ini, apatah lagi kena pada malam Lailatul Qadr, Masya Allah, amalannya itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Lebih baik. Khairun min alfi syahr. Bukan bersamaan, tapi dia adalah lebih baik dalam hisab, diganjarkan pahala di sisi Allah. Dikira orang yang beristiqamah sepanjang hidup dia. Mana ada orang, jarang orang hidup 83 tahun 4 bulan lebih, bukan? Jarang. Kalau umur kita dah dekat 50, maknanya campur tu takkan nak hidup sampai 100 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih atas perhatian semua. Siru ala barakatillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi